Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. At-tarku la yadullu 'ala at-tahrim. Tinggal itu tidak menunjuk ia di atas tahrim, pengharaman. Qarrartu, okay, menetap oleh aku, daripada takrir, menghurai oleh aku, fi kitabir raddil muhkamil matin, di dalam kitab dia itu ar-raddil muhkamil matin, rad yang muhkam, yang diihkam, yang dikuatkan, yang dielokkan, al-matin, yang kuat. Okey, anna qarrartu menjelas oleh aku, menghurai oleh aku, apa dia benda al-muqarrar tu, benda yang dihuraikan, maf'ulun bih dia, iaitu anna tarka syai'a, itu maf'ulun bih bagi qarrartu, bahawa sesungguhnya tinggalkan akan sesuatu itu la yadullu ala tahrimi, tidak menunjuk di atas haramnya, haram sesuatu. Wa hadha nassu ma dzakartuhu hunak, dan bermula ini ialah nassu ma, ialah nas, teks bagi barang yang zakartuhu, yang sebut oleh aku akan ma tu, hunaka di sana, ai fi raddil muhkamil matin, dinaqal balik dalam kitab dia tu. Okey, wattarku wahdah. Okey, ni penting ni untuk mengetahui tarikh kitab ni, bermaksud kitab ni selepas daripada kitab ar-raddil muhkamil matin, supaya apa? Sini tu kita tahu tarikh. Di antara yang bagi hint sikit ni, antara masalah yang biasa, yang tercontoh mana istiwa. Okey, mana istiwa. Di sebahagian Salafi Wahabi itu kata apa? Imam Ibnul Jauzi ada riwayat daripada itu menafikan mana istawa dengan mana istaula. Okey, dalam kitab beliau, dalam satu kitab beliau. Okey, dalam tafsir beliau. Tafsir apa Ibnul Jauzi nama dia? Mana kuliah tafsir? Ibnul Jauzi ada dia punya tafsir tu, dia sebut situ, nak berhujah, nak menolak. Sebab apa? Mazhab Azhar tu ada dua lah, mazhab takwil ataupun tafwid. Istawa ada makna istaula. Sebahagian mereka tu menolak kata tak ada istawa dengan makna istaula, tidak ada. Sehingga apa, kalam daripada ulama mereka tu adalah nas, nanti anak saya saja, siapa kata istawa dengan makna istaula kufrun, sampai macam tu. Jadi Ibnul Jauzi sebut dalam tafsir dia tu, mana dia tidak tahu makna istawa ada makna istaula, tapi dalam kitab dia yang lain menyabitkan. So penting. Jadi pendapat Ibnul Jauzi ni yang mana satu? Kita kena faham tarikh. Dalam kitab yang satu lagi, Daf'u Syubahit Tashbih, dia menyabitkan, okey, mana istaula ada apa, istawa ada makna istaula dalam bahasa Arab. Nak tahu mana satu, takdim takhir ni, kena tengok tarikh. Sebahagian kitab dia tulis, aku menulis kitab ini setelah selesai karang kitab sekian-sekian. Jadi telah terbukti bahawa sesungguhnya Ibnul Jauzi telah karang tafsir dia dulu, baru Daf'u Syubahit Tashbih. Jadi nak kata pendapat itu tu ialah pendapat dia, tak boleh. Sebab apa? Kena pilih pendapat yang terakhir dia tu. Okey, nak menyebut kata dia tu menafikan, tak boleh. Sebab apa? Kitab tafsiran dia tu di Masdar, kata menafikan tu, itu selepas sebelum daripada kitab dia yang selepas itu, Daf'u Syubahit Tashbih, tentang tarikh kitab tu. Okey, bila ada ikhtilaf pada ara' mana satu, tu di antara manhaj dia, tapi bukan ittirad pada kesemua tempat. Okey, sebab tu tak boleh macam contoh aqwal Ibnu Hajar Asqalani misalnya terhadap seorang perawi, hukum dia kadang-kadang berbeza. Okey, dalam Fathul Bari berbeza, dalam Misalul Mizan berbeza, dalam Taqrib berbeza, dalam Tahdhibut Tahdhib berbeza. Begitu juga dengan Az-Zahabi. Jadi tak boleh semata-mata dengan apa? Takhir saja. Kadang-kadang tengok tafsilan dia tu, tengok tempat. Okey. Wattarku, tunas dia tu, wattarku, dan mula-mula tinggal wahdah. Okey, sendirinya sahaja. Illam yashabhu nassun, jikalau tidak menyertai akan tark itu tu nassun, oleh satu nas, itu nas Al-Quran dan hadis, ala ta'alluq pada nas yang menjelaskan ala annal matruk, di atas bahawa sungguhnya matruk, sesuatu yang ditinggalkan itu, mahzurun, ila mahzur. Fahamkan ni, jikalau tidak menyertai tark itu tu oleh satu nas yang menunjuk bahawasanya matruk itu ialah sesuatu yang dilarang, la yakunu hujjatan fi dzalik. Jumlah la yakunu hujjatan fi dzalik tu jadi apa? Pada mahal apa yang nak jadi apa?
belajar tadi watarku dan bermula tinggal. Apa tak? Khabar dia tu, khabar dengan jumlah la yakunu hujjatan fi dzalik. Semata-mata tinggal itu tu tanpa ada nas bahawasanya yang ditinggalkan itu ialah dilarang. Semata-mata tark itu tu la yakunu hujjatan, tu khabar dia. Tidak adalah ia tark itu tu hujjatan, satu hujjah fi dzalik. Okey. Pada demikian itu fi kaunil matruk mahzuran. Fi dzalik fi kaunil matruk mahzuran. Bal bahkan ghayatuhu, kemuncak tark itu tu ayyufida, ialah bahawa memberi faedah ia at-tark anna tarka dzalikal fi'li masyru'un. Anna tarka tu takwil masdar jadi maf'ulun bih, akan bahawa sesungguhnya tinggalkan perkara tadi itu ialah masyru', yang dibolehkan. Wa imma, dan ada kalanya anna dzalika ay ghayatuhu ayyufida anna dzalikal fi'la, imma haraf taqsim. Dan ada kala bahawa sesungguhnya perbuatan tersebut itu yang ditinggalkan, perbuatan yang ditinggalkan itu yakunu mahzuran, ada kala dia itu yang dilarang. Tapi ingat, fahadha la yustafadu minat tarki wahdah, dan bermula ini apa? Kaunul matruki mahzuran. Kaunul matruki mahzuran itu la yustafadu, tidak difahami, la yustafadu la yufhamu, tidak difahami minat tarki wahdah, daripada tinggal semata-mata. Wa innama, dan hanya saja yustafadu, difahami akan dia, akan kaunul matruk mahzuran min dalilin, daripada satu dalil yang lain, yadullu alaihi, yang menunjuk di atasnya, di atas al-hazr. Okey. Thumma, kemudian wajadtul imam Aba Sa'id ibn Lubbin, kemudian aku mendapati Imam Aba Sa'id bin Lubb dzakara hadhil qa'idah aidan, menyebut ia akan kaedah ini juga, disebut kaedah ini juga. Fa innahu qala, dia kaedah dia kata apa? Kalau tark itu tu menunjuk di atas tahrim, kaedah dia. Okey. Fa innahu, maka sesungguhnya ia Imam Aba Sa'id qala fi ar-radd ala man kariha ad-du'a 'aqiba as-salah, dia berkata pada menolak di atas mereka yang karihat doa, yang benci akan doa, yang memakruhkan doa akibat solat, selepas daripada solat. Dia kata apa? Ni dia rad, orang yang ingkar yang ada di sana, orang yang tak suka, yang mengingkari baca doa selepas solat. Okey, kata apa? Mana maqulul qaul dia tu? Fa innahu qala fi raddi, maqul bagi qala. Ingat, maf'ul bagi qala disebut sebagai maqulul qaul. Mana perkataan dia tu? Dia kata apa? Ghayatu ma yastanidu ilaihi munkirud du'a, kemuncak bagi barang, iaitu kemuncak bagi dalil. Okey, kemuncak bagi dalil yang bersandar kepadanya, kepada ma itu munkirud du'a, oleh yang mengingkari doa adbaras salawat, pada selepas solat. Anna, tu khabar bagi ghayatu, anna iltizamahu ala dhalikal wajhi lam yakun min amalis salaf. Tu kemuncak orang yang berdalil, yang memungkiri doa selepas solat itu hanya saja bahawa dia ilzam, dia ni mana apa, melazimi kaedah anna dzalikal wajhi, bahawa demikian wajah itu baca doa selepas solat itu tu lam yakun min amalis salaf, tidak adalah ia daripada perbuatan salaf. Jelas sikit salaf, okey. Wa ala taqdiri sihhati hadzal naqli, dan di atas takdir ni ala fardi, mana dia andaikan, di atas andaian kalau sah penakalan ini, kata jikalau betul memang salaf tak buat, jikalau betul. Okey, wa ala taqdir ni nama taslim jadali, dalam adabul bahs dan munazarah nama taslim jadali, kita terima secara jadal saja. Okey, fatarku laysa bimujibil hukmi fi dzalikal matruk, maka tark itu tu, tinggal itu bukan yang mewajibkan, yang membawa kepada hukum fi dzalikal matruk, pada perkara yang ditinggalkan itu, illa, melainkan jawazat tarki wa intifa al-haraji fi, melainkan harus saja benda yang ditinggalkan itu harus tinggalkan dan ternafi payah padanya. Bermaksud apa? Jika mereka tak buat sekalipun, kalau betul mereka tak buat, itu bukan memberi makna benda itu tu dilarang sebab haram dan sebagainya, tapi melainkan benda tu jawazut tark, harus saja nak tinggal, nak buat, tak nak buat, macam tu saja. Wa amma tahrimun aw lusuqu karahiyatin bil matruk fala, dan adapun mengharamkan ataupun menghubungkan karaha, menghukum makruh itu dengan benda yang ditinggalkan itu, maka fala. Okey, fala yajuz.
Okey, wala siyama, lebih-lebih lagi fima, pada barang, pada masalah, pada qadiyah yang lahu aslun jumliyun, yang ada padanya asal yang jumli secara umum. Okey, mutaqarrarun minasy-syar'i kad-du'a. Seperti doa. Doa ni, okey, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa lah secara umum. Umum situ berdoa. Sebut Allah, doa ke mana-mana. Doa lah ke mana-mana. Nampak tak? Oh, salaf tak berdoa apa ketika on the way nak pergi mana-mana. Waktu tak, bila salaf tak buat, kita boleh buat. Bid'ah nanti dan sebagainya. Di sana ada kaedah usuliyah, mutlaqul amri yastalzimu mutlaqal ashkhas wal ahwal wal azminati wal amkinah. Okey. Mutlaqul amri iaitu al-amrul mutlaq. Fi'il amar ni secara mutlak. Allah suruh berdoa, Allah suruh berzikir. Itu melazimi akan keitlaq, mutlaknya ashkhas, tak kira siapa-siapa. Tak boleh nak wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum misalnya. Oh, situ tu kita kaitkan, oh, situ hanya orang tertentu saja yang boleh doa. Tak boleh. Sebab situ itlaq, tak ada kait apa-apa siapa yang berdoa. So dia umum kepada sesiapa, umum kepada keadaan apa-apa, kepada tempat mana-mana, kepada masa mana-mana. Mutlaqul amri yastalzimu mutlaqal ashkhas wal ahwali wal azminati wal amkinah wal azminah. Itu kaedah dia. Okey, sebab kita kena faham masalah dia yang berlaku iaitu masalah doa selepas solat. Boleh ataupun tidak. Sebahagian mereka lepas salam terus keluar. Sebab sebahagian daripada mereka itu yang penting ketika menghuraikan, menyebut sebahagian, bukan semua. Sebahagian mereka mendakwa itu sebagai bid'ah, salaf tak buat. Sebab dakwah daripada sini. Okey, jadi kita ni maudhu kita ni, mana salaf tak buat misalnya. Salaf sini tak jadi hujah. Nampak tak? Okey. Sekarang dalil mereka ni bagi tahu secara lebih detail sikit, iaitu masalah, sebenarnya masalah pada penentuan makna dubur. Duburis salah. Duburis salah. Situ khilafnya kat situ. Jadi, mereka yang melarang berdoa, menganggap bid'ah doa selepas salam, menganggap duburus salat itu iaitu penghujung solat. Penghujung solat. Mana sebelum salam. Sebelum salam. Okey. Dalil mereka apa? Mereka menetapkan ni, mana dubur, mana, sebab dalam hadis ada hadis waktu-waktu yang mustajab doa iaitu dubur solat. Nampak tak? Dubur bagi sembahyang, solat. Jadi mereka kata dubur masuk ke situ yang disunatkan untuk berdoa waktu mustajab berdoa iaitu pada penghujung solat. Dalilnya mana dalilnya? Dia ni pada hadis doa Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa tu hadis sahih tu. Jadi itu tu dibaca sebelum daripada salam. Tu hujah mereka kata, ya itu mana sebab tu dubur solat, mana disunatkan baca doa tu iaitu sebelum beri salam. Bukan selepas salam, mereka kata. Adakah macam tu saja? Jangan mudah-mudah. Satu hadis lah tu betul lah tu. Jangan mudah-mudah siqah pada orang. Tengok hujah kita tu. Lepas tu ada tak dalam lafaz ada hadis tu, buka kajian tu, buka, kalau kita ada maktabah syamilah, buka lafaz dubur solah ataupun dubur solawat, keluar tengok natijah semua tu, kita boleh buat perbandingan jamak semua tu. Jadi tengok di sisi kita ada juga makna selepas. Tentang apa? Contoh ayat kursi. Dalam hadis tentang apa ayat kursi itu tu, siapa yang melazimi baca selepas ayat kursi selepas solat sebelum beri salam, mana tidak ada penghalang dia dengan syurga melainkan kematian sahaja. Fadilah baca ayat kursi selepas solat. Kemudian doa pula, okey, tentang nak memahami dubur, kalimah dubur. Tentang hadis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu nas dubur solat. Tak ada orang kata tu sunat baca sebelum salam. Sebab itu semua selepas salam. Sebab mereka ikhtisarkan makna dubur itu iaitu sebelum beri salam, di hujung solat. So kita sini ada makna di hujung solat, ada makna di luar solat, mana selepas daripada salam. Okey. Sebab tu Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala sendiri tu dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, okey, ingat Sahih Ibn Khuzaimah ni
Dia yang sampai kepada kita ni sikit saja, sebahagian juzuk, sebab tu tak kamil. Yang ditakik oleh Syekh Habibur Rahman Al-Azami itu 2 jilid tu kan. Okey, itu tak kamil. Tidak kamil. Ada yang ditobok oleh Dr. Mahir Yasin Al-Fahl, yang tobok Daulah Qatar semua tu, yang 7 jilid pun tak kamil juga. Mana makhtutah tu tak sampai penuh kepada kita. Jadi sebab tu faedah dalam kitab Ithaful Mahrah, okey, bagi Imam Ibn Hajar Asqalani tu, dia menakalkan hadis-hadis daripada Ibnu Khuzaimah tu yang tidak ada dalam sahih yang kita sekarang ni. Okey, Ibnu Khuzaimah. Jadi Ibnu Khuzaimah ni ialah mazhab Syafi'i. Bukan tak nak ikut mazhab dan sebagainya. Jangan. Yang apa? Muhaddis nak ikut mazhab hadis lah, ahlu hadis dan sebagainya. Tengok ulama hadis dulu kebanyakan bermazhab. Ibnu Khuzaimah tu anak murid Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani. Tengok bagaimana debat dia tu ketika dia backup guru dia. Okey, ada kisah dalam Sunan Kubra bagi Imam Al-Baihaqi. Nanti anak insya-Allah kalau sharekan ke mana-mana, atau nak kata apa? Saling memerlukan faqih, memerlukan kepada muhaddis, muhaddis kepada faqih. Okey. Ibnu Khuzaimah dalam kitab dia tu dia buat bab. Itulah dia punya fiqh dia tu. Ingat, Sahih Muslim, Sahih Sahih Bukhari itu ada abwab dia tu. Bab sekian-sekian, bab kaza semua tu. Kalau Bukhari, bab dia tu memang bab dia tu. Memang dia yang buat bab dia tu. Imam Al-Bukhari. Supaya kita faham, memahami bab tu. Sebab situlah fiqh dia tu. Ada pun Imam Muslim yang pada kita sekarang ni ada bab dia kan. Bab semua tu itu bukan Imam Muslim yang buat, tapi Imam Al-Mazari. Imam Al-Mazari. Imam Al-Mazari yang buat pensyarah bagi Sahih Muslim. Jadi nak memahami tabwib Imam Bukhari, nak memahami fiqh Imam Bukhari, situlah dekat tabwib dia tu. Kita yang terbaik untuk memahami tabwib Bukhari, kitab Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq 5 jilid Ibnu Hajar Asqalani. Kat Darussalam ada, kali biru. Taghliqut Ta'liq. Okey. Imam Ibnu Khuzaimah dalam dalam kitab sahih dia tu, okey, dia buat bab Kitabus Shalah, okey, Kitabus Shalah. Dia ada buat bab khas. Tulis nama bab ni. Babu Jami'id Du'ai ba'da salami fi duburis shalah. Fi duburis shalah. Okey. Fi duburis salah. Tu penting untuk kita memahami tu. Sebab tu ni kelemahan ni kritikan lah, betul ni kita kena terima betul-betul. Yang mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, dia akhir-akhir ni tak berapa kuat. Nampak tak? Okey? Tak kuat dengan hadis, sedangkan ulama hadis kebanyakan daripada Syafi'iyah. Sebab tu jadi aib di zaman sekarang ni, orang menghuraikan fiqh secara daqiq tapi tidak istinad pada dalil. Sebab tu mudah-mudah orang kata mazhab Syafi'i lemah dan sebagainya. Nampak tak kuat dalil. Mereka apa? Mereka baca macam ni. Nak ambil peluang, mereka selalu macam ni. Buat daurah kitab mazhab fiqh Syafi'i. Matan Abi Syuja', Matan Safiratun Najah. Dia ambil yang sikit-sikit je, sebab dia kalau baca Minhaj semua tu kantoi tu. Huraian tak sama. Dia ambil yang mudah-mudah, tapi dibahas pun apa? Dia bahas dalil dia. Fiqh tarjih nama dia. Akhirnya apa? Dia baca matan Syafi'i tu, dia tak bermazhab pun orang-orang ni. Tapi dia baca, lepas tu dia bagi dalil. Mazhab Syafi'i dalil macam ni, lepas tu dia bagi dalil yang lain. Mazhab Syafi'i lemah ni, hadis dia dhaif. Macam tu. Ada di sebalik tu. Ada udang di sebalik batu. Nampak tak? Okey, kena hati-hati. Sebab tu cuba perhati dia punya dars. Lebih kepada dalil, akhirnya apa? Membatalkan perkataan ini dalam matan tu. Selalu macam tu. Okey, buka dalam YouTube tu. Okey. Ibnu Khuzaimah tu ni, pada kitab dia tu iaitu jilid pertama muka surat 366. Tulis, jilid pertama 366 dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, 2 jilid tu. Nombor hadis dia 743. Okey. Tak apa, sebab memandangkan tadi anak dah test kan, bila anak ihalah tak dibaca juga, anak kena bagi tahu terus. Risau. Okey. Tulis an Ali bin Abi Talib dengan sanad dia. An Ali, potong situ. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
yang disebut hadis Ali. Okey. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza faragha min salatihi fasallama qala. Dapat tak? Annahu kana idza faragha min salatihi fasallama qala Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alantu wa ma, semua sampai habis tu. Nak bagi situ tu, poin situ tu. Okey. Mana daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah ia, idza faragha min salatihi, apabila selesai daripada solatnya, fasallama, maka ia beri salam, qala, berkata ia Nabi, Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Hadis ini hadis sahih. Okey. Kemudian, okey, okey, dalam mazhab, okey, kemudian ni satu Ibnu Khuzaimah. Yang kemudian dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, Ma'rifatus Sunan wal Athar ni banyak, cuma nak fokus dua kitab je. Ma'rifatus Sunan wal Athar, Ma'rifatus Sunan wal Athar, bagi siapa? Bagi Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ma'rifatus Sunan wal Athar. Pelajar syariah kalau nak melalui mazhab Syafi'i, kalau tak ada Ma'rifatus Sunan wal Athar, satu keaiban yang sangat besar. Satu keaiban yang sangat besar. Nanti tengok apa kelebihan kita ni. Hadis nombor 3893 dengan 3894. Okey. Anda baca secara ni. Anda baca sebab anda dapat rokan dan rujuk balik. Okey. أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير رضي الله تعالى عنه أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى، selepas salat يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Hadis yang sahih. Itu dalil juga, termasuk juga dalil apa? Menguatkan suara. Okey. Kemudian yang hadis seterusnya yang 3894 tadi itu, قال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن حسن بن مهاجر قال حدثنا محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في دبر الصلاة إذا سلم هذا الدعاء itu nasr. Okey, sebab tu apa? Sebab tu kita mungkin tak biasa mengaji dengan dalil dan sebagainya, sebab kita macam bila datang syubhah, kita anggap benda tu syubhah tu kuat. Sebenarnya syubhah tu macam mudah-mudah aja. Sebab tu teknik pembelajaran, manhaj pembelajaran tu kena tepat. Okey, di zaman sekarang antum semata-mata iktinad pada matan saja tidak cukup, kena iktinad pada dalil juga. Sebab tu siapa yang tak baca kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar tapi nak mendalimi mazhab Syafi'i, dia tak boleh. Takkan jadi faqih Syafi'i. Syafi'iyul asr misalnya tak ada dah. Memang tak boleh. Sebab tu kita ni nak itlak seseorang tu sebagai faqih Syafi'i, kena ada standard. Jangan rendahkan martabat tu. Tengok bagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syafi'i. Nampak tak? Sebab tu ulama Hanafi di belah Deobandi tu dibuat banyak syarah kitab hadis tu rad. Dia kata apa, Imam Ibnu Hajar tu ta'assub kepada mazhab Syafi'i. Hujah masing-masing lah. Hujah masing-masing nak kata ta'assub dan sebagainya. Okey. Apa kata Ibnu Hajar terhadap kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar?
supaya anak-anak antum ni yang bercakap ni bukan anak, tapi Ibnu Hajar Amirul Mukminin. Siapa dia tu? Senior kita. Al-Azhari. Nampak tak? Okey. Dalam kitab dia Ta'jilul Manfa'ah. Dalam kitab Ibnu Hajar, Ta'jilul Manfa'ah. Ta'jilul Manfa'ah. Beli 2 jilid. Yang 1 jilid tak payah beli. 2 jilid. Okey. Ini tentang zawaid bagi apa? Tentang rijal bagi Imam 4. Imam 4 ni Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Rijal dia tu dalam kitab ni Ta'jilul Manfa'ah. Terjemah mereka tu dalam kitab tu. Okey. Dia kata apa? Ni tulis ni, nas yang sangat bagus supaya kita tahu nilai kitab tu. Tulis wa man arada al-wuqufa ala hadits Syafi'i ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبا فعليه بكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي. Tengok, فإنه tatabba'a dhalika atamma tatabbu'in. Tulis ibarat tu. Apa? Fa'alaihi bi kitabi ma'rifatis sunan wal athar lil Baihaqi fa innahu tatabba'a dhalika atamma tatabbu'in. Okey? Tak apa, dapatkan itu. Kemudian dia kata falam yatruk lahu fi tasanifihi al-qadimah wal jadidah hadithan illa dzakarahu wa uradahu murattaban ala abwabil ahkam. Barang siapa yang nak lihat di atas hadis Imam Syafi'i secara isti'ab, secara menyeluruh, maka hendaklah dia itu dengan kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar bagi Al-Baihaqi, kerana Imam Baihaqi itu telah tatabbu', telah sabar, telah periksa hadis Syafi'i itu paling sempurna pemeriksaan. Sebab tu Imam Baihaqi dia tidak meninggalkan, okey, bagi Imam Syafi'i itu dalam karang-karang Imam Syafi'i yang lama ke jadidah tu walaupun satu hadis pun, melainkan dia akan sebut dan dibawa dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar ni secara murattaban ala abwabil ahkam. Penting kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Sebab tu pelajar kuliah ke apa semua tu dia kena, sebab tu pengetahuan tentang hadis sebenarnya kena gabung, bukannya kuliah hadis lah, syariah tidak boleh dipisahkan, sebab hadis tu sumber hukum yang kedua. Okey. Bagaimana pula perkataan Imam Az-Zahabi? Ingat, kalau nak faqih Syafi'i, bagi tahu dalil, sebab dia i'tirad sebagainya, kita dah amalkan sebagainya, ada nas. Okey? Daripada ulama kita, dan mereka ada sandar daripada Quran dan Sunnah. Ma'rifatus Sunan wal Athar dia kena gabung dengan kitab As-Sunan Kubra bagi Al-Baihaqi. Sunan Kubra bagi Al-Baihaqi. Sunan Kubra, Sunan Kabir, nama dia. Okey? Yang ni antum anak isyarahkan saja, tak perlu tulis sebab ni kitab ni masyhur. Jilid ke-18 muka surat 193. Muka surat 193. Jilid ke-18 muka surat 193 dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Syiaru A'lamin Nubala. Jangan beli tobok lain, beli yang Muassasah Risalah ataupun Risalah Al-Alamiyah, sama saja. Syiaru A'lamin Nubala. Tu kita level-level mahasiswa Azhar tu lah sepatutnya. Okey. Ketika dia menerangkan tentang Ibnu Hazmin Az-Zahiri, terjemah ni Imam Az-Zahabi ketika menterjemahkan dia tu, dia kata apa? Yang Imam Az-Zahabi kata, qala Syekh Izzuddin bin Ibnu Abdul Salam wa kana ahad al-mujtahidin. Dia kata apa? Apa kata Izzuddin Abdul Salam? Ma ra'aitu fi kutubil Islam, dia kata. Ma ra'aitu ni apa, sultanul ulama yang kata tu. Ma ra'aitu fi kutubil Islam fil ilmi mislal Muhalla Ibn Hazmin. Pelajar syariah tak baca Muhalla memang pelik lah, kau nak fiqh muqarrah dan sebagainya. Wa kitabul Mughni li Syekh Muwaffaquddin, Mughni Ibn Qudamah. Dua kitab ni. Syekh Izzuddin Abdul Salam dia kata apa? Aku tak pernah tengok dalam kitab Islam ini pada ilmu nisbah ilmu tu seperti kitab Muhalla bagi Ibn Hazmin dan bagi kitab Al-Mughni bagi Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahumullah taala. Kata. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, qultu, kata oleh aku, laqad sadaqa Syekh Izzuddin. Betul apa yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin. Wa thalithuhuma, dia kata, yang ketiga bagi kedua-duanya iaitu As-Sunanul Kabir lil Baihaqi. Kata, wa rabi'uha
At-Tamhid Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar Al-Maliki, dia tu ada dua kitab syarah Muwatta. Satu At-Tamhid, yang kedua Al-Istidhkar. Al-Istizkar 30 jilid, At-Tamhid dalam lebih kurang 20 jilid macam tu. Cuma Al-Istizkar dia lebih kepada fiqh muqarrarah tu, mazhab-mazhab semua tu dia luas kat situ. Tamhid dari segi dirasah hadithiyah. Istizkar dirasah fiqhiyah. Okey. Kemudian apa? Ni kita ni ingat tadi tu, kalau gabungkan dengan Izz Abdul Salam dengan Imam Az-Zahabi, kita Al-Muhalla bagi Ibn Hazmin, kemudian Al-Mughni Ibn Qudamah, kemudian Sunan Kabir bagi Al-Baihaqi, Sunan Kabir dan Sunan Kubra nama lainnya. Kemudian kita At-Tamhid Ibn Abdul Bar. Okey. Yang sebagian salafi ambil kata Al-Hafiz Ibn Abdul Bar itu tu ialah salafi. Pandai-pandai dia claim. Dia tu dalam nas dia tu dalam At-Tamhid, okey, mengatakan kata Allah, kata siapa yang kata Allah tu nuzul dengan harakah tu, itu apa? Itu qaulun mahjur. Pendapat yang ditinggalkan. Kemudian beliau menafikan kaifiat secara total. Mereka mengisbatkan kaifiat. Nampak tak? Okey. Sebab tu jangan mudah kena tipu. Diorang claim, ialah tu Ibn Abdul Bar salafi. Sudah, tak ada buat kajian tak apa-apa. Okey. Jangan mudah percaya cakap orang. Sama nak macam anak cakap ni depan ni. Antum anak tak suruh percaya 100%. Anak antum sampai kepada apa yang maraji anak sebut tadi ni, tengok anak tak bagi antum percaya anak 100%. Letak situ, betul ke ustaz cakap ni? Betul ke? Anak tak kisah. Itulah manhaj dia tu. Sebab nak antum sampai kepada tempat yang nak sampai tu, baru antum yakin, baru hasil yakin. Okey. Apa kata Imam Az-Zahabi? Faman hassala hadhihi ad-dawawin, empat kitab ni, wa kana min adhkiya'il muftin wa adman al-mutala'ah fiha fa huwa al-'alimu haqqan. Dia tu orang alim yang sebenar-benarnya. Empat buah kitab. Okey. Sebab tu siapa yang ada beasiswa banyak-banyak tu, belilah empat buah kitab ni, baca semua tu, kaji, tanya syekh dan sebagainya, insya-Allah taala jadi alim. Allahumma amin. Okey. Okey. Jadi dah sebut tadi tu tentang masalah doa. Nanti masalah doa pula, masalah lain pula timbul. Tadi doa, nampak kita dah ada nas semua tu. Doa bolehlah doa. Bolehlah. Dah hujah bolehlah doa. Tapi jangan sapu. Jangan sapu muka pula. Sudah. Sapu muka tak ada. Nampak tak? Masalah lain pula. Nampak tak? Sebelum dia betul lagi. Boleh doa tapi tak boleh angkat tangan. Raf'ul yadain. Okey, masalah raf'ul yadain fi doa tu satu masalah lain pula. Dia kena doa macam tu. Tak boleh angkat tangan. Satu. Yang kedua pula, dia angkat tangan tu, okey, kalau boleh lah. Jangan sapu. Macam tu pula. Okey. Tu banyak dia tu pergi kepada dalil macam tu lah, syubhatnya tu. Okey. Pada wafil muhalla, dan pada muhalla, okey, jilid kedua surat 254 tu dia kata apa? Ada pada muhalla, nak baca macam mana tu? Zal kafra. Nak baca macam mana? Dzikru Ibn Hazmin. Fil muhalla Dzikru Ibn Hazmin. Ada pada muhalla itu dzikru, itu mubtada muakhar. Dzikru Ibn Hazmin, sebut oleh Ibn Hazmin ihtijaj al-malikiyah, penghujahan Malikiyah dan Hanafiyah ala karahiyati salati rak'atain qabla al-maghrib. Ni Ibn Hazmin dibawa, disebut tentang hujah-hujah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tentang makruhnya solat 2 rakaat sebelum maghrib, itu qabliyah. Okey, biqauli Ibrahim An-Nakhai, dengan perkataan Ibrahim An-Nakhai, tabi'in. Berdalil dengan perkataan tabi'in. Apa kata dia? Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Kata anna Abu Bakr wa Umar wa Uthman kanu la yusallunaha. Abu Bakar, Umar, Uthman adalah mereka itu tidak solat tidak solat 2 rakaat sebelum maghrib. Dia kata. Waktu ni solat ni menyalahi salaf. Bid'ah. Sebab apa? Salaf tak buat. Ni tak buat. Betul. Okey, wa radda alaihim biqauli, dan rad ya Ibn Hazmin alaihim, di atas mereka itu al-Malikiyah wal Hanafiyah, biqaulihi, dengan katanya. Okey, law sahha, jikalau sah sekalipun, jadi jikalau betul sekalipun itu memang Abu Bakar, Umar, Uthman tidak buat, okey, la yusallunaha lama kanat fihi hujjah, tidak ada dia itu sebagai hujjah pada itu, pada pengharaman tu, pada makruh tu jadi hujjah. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ya al-halal syana laisa fihi annahum radhiyallahu taala anhum nahau anhuma. Kerana tidak ada dalil, tidak ada pada yang nakalan tadi itu bahawa mereka itu melarang daripada kedua-duanya, hanya saja mereka tak solat. Nampak tak? Okey.
Wa qala aidan wa dzakaru 'an Ibnu Umar, dan sebut mereka itu Al-Malikiyah wal Hanafiyah 'an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, annahu, bahwasanya Ibnu Umar tu qala, berkata ia, ma ra'aitu ahadan yusallihima, aku tak pernah melihat salah seorang pun, an-nakira fi siyaqin nafi yufidu al-umum, aku tidak pernah melihat seorang pun yusallihima, solat akan kedua-duanya rakaatain qabla al-maghrib tu, qabla al-maghrib. Wa radda alaihi biqaulih, dan rad Ibnu Hazmin alaihi di atas mereka itu dengan katanya, sekalipun betul Ibnu Umar kata macam tu, falaysa fi hadha, okey, falaysa fi hadha law sahha, maka tidak ada pada ini, pada nakalan daripada Umar ini jumlah mu'tadidah. Law sahha tu jumlah mu'tadidah, jika sahih daripada Ibnu Umar. Falaysa fi hadha nahyun tu khabar apa, isim laisa muakhar, fi hadha tu khabar muqaddam, maka tidak ada dalam nakalan ini itu, sekalipun jikalau sah, tidak ada larangan daripada kedua-duanya rakaatain itu. Wa nahnu la nunkiru tarka tatawwu' ma lam, okey, yanha anhu, kami tidak mengingkari tinggalkan tatawwu' selama mana malam, ma masdariyah zarfiyah, ma ada masdariyah, dan di sana ada ma masdariyah zarfiyah lagi, malam yanha anhu, selama bahawa tidak melarang ia daripadanya. Dia tidak buat. Okey, maknanya Ibnu Umar kata, aku tidak melihat seorang pun solat rakaataini qabla al-maghrib tu. Faham tak? Jadi nak bagi tahu itu, kalau bagi misal, sebab tu kena padu. Contoh perkara ibadat yang Nabi tak buat dan salaf tak buat, kalau betul nakalan negara, iaitu solat qabliyah maghrib. Solat qabliyah maghrib. Tetapi bahaya. Bila tak buat, tak boleh buat sebab bid'ah. Bahayanya orang ni apa? Dia membataskan sunnah itu tu, sumber hukum tu kepada apa? Sunnah fi'liyah sahaja. Mana sunnah qauliyahnya tu? Sedangkan sunnah qauliyah lebih umum. Ada benda, okey, Nabi yang sunnah qauliyah tapi Nabi tak buat fi'liyah. Ada sebab-sebab dia, seperti tak sempat. Seperti apa? Puasa Tasu'a. Nabi kata apa? Jika aku hidup tahun depan, aku akan puasa lagi. Tapi Nabi tak hidup selepas itu. Nampak tak? Nabi tak buat. Tapi sunnah sabit dengan sunnah qauliyah. Sebab tu mereka senang-senang, bila tak sabit dengan sunnah qauliyah, nafi terus. Dengan sunnah fi'liyah, nafi terus. Nabi tak buat, sahabat tak buat dan sebagainya. Okey. Okey, di sini bagaimana kita hujah kita tu tentang menyabitkan, okey, tentang menyabitkan tentang kesunahan ini. Boleh, bukan bid'ah dan sebagainya. Sebab tu pertama sekali tu, first kali kita peringkat kita ni, nak bagi tahu level ni, sebelum pergi kepada dalil terus, bagi kepada ulama. Maksudnya apa? Ada tak ulama-ulama yang mengarang dalam bab ni? Isu yang berkaitan dengan ni. Okey? Ada di sana satu risalah yang tulis oleh Ibnul Mulaqqin, guru bagi Imam Ibn Hajar. Ibnul Mulaqqin. Bab yang sama lebih kurang. Nama kita ada apa? Sunniyatul Jumu'ah. Sunniyatul Jumu'ah Al-Qabliyah. Sunniyatul Jumu'ah Al-Qabliyah. Sebab apa? Pada zaman Ibnul Mulaqqin lagi ada orang yang kata itu tak boleh. Sebab Nabi tak buat. Dan dibawa dalil dia tu. Kita juz'i macam ni antum kena baca tau. Tu praktikal dia tu, tatbik dia tu. Okey? Praktikal dia tu. Okey. Di antara hujah dia apa? Sabit dengan sunnah qauliyah. Hadis dia pendek je. Antum kena hafal, pendek je. Anda sebut banyak kali. Hadis dalam Sahihain. Hadis dia ma baina kulli salataini. Ma baina kulli salataini salatun. Salasan. Ay qalaha salasan liman sya'a. Ibn Mulaqqin muhaddis, faqih. Okey, ada syarah bagi Minhaj, Umdatul Muhtaj, besar tu. Syarah Bukhari besar, dia At-Tawdih tu, 35 jilid tu. Okey. Jadi antara dia bawa bukan satu hadis ni saja, banyak dalil-dalil dia, tapi nak yang mudah ni. Kena pandai juga intiqaq dalil untuk talabah, misalnya untuk mereka hafal, untuk mereka pegang. Antara bagi yang mudah dan paling antara yang kuat. Ini dalam hujah dia, salah satu hujah dia iaitu dalam Bukhari dan Muslim hadis ni. Ma baina kulli adhanaini, okey. Ni. Bukan tidak ada mah, baina kulli adhanaini saja. Ada di antara tiap-tiap dua azan. Tiap-tiap dua azan itu salatun. Ada di antara tiap-tiap dua azan ada solat.
Nabi cakap 3 kali. Tu dalil kita. Oh, dia apa macam mana tak faham. Nabi cakap baina kulli adhanaini solatun. Ni ingat ni, sebab tu dalil, bila berkaitan dengan dalil kena faham betul. Nanti sampaikan tak sampai. Okey. Poin dia tu, kalau antum tak baca hadis sampai habis, jadi hujah di atas mereka. Tak jadi hujah untuk kita ni. Di antara 2 azan ada solat. Apa maksudnya? Secara zahirnya apa? Yalah, azan zuhur, azan asar. Lepas azan zuhur, solat zuhur. Lepas tu azan asar. Apa masalahnya? Oh, kita pun macam mana? Lupa nak istidlal pula. Dalil dah ada, istidlal tak pandai pula. Satu kerja pula. Dah macam dah naik langit dah tu, ada dalil, bawa siap-siap dah. Tapi tak faham istidlal macam mana. Orang tanya, apa wajah dalil dia? Wajah istidlal di mana? Situ tu. Istidlal kata apa? Azan ini di sini bukan makna 2 azan, tetapi azan dan iqamah dalam bab taghlib. Seperti qamar dan syam, qamarain. Bukti kata tu apa? Selepas hadis tu, salasan liman sya'a, bagi mereka yang nak. Zuhur bukan bagi mereka yang nak. Zuhur wajib, mana boleh bagi siapa nak, solatlah. Liman sya'a membatalkan makna 2 azan. Kalau kata betul macam tu, kalau kata betul 2 azan, bukan taklif, bermaksud ada di antara azan zuhur dan azan asar ada satu solat yang siapa nak buat, tak nak tak apa. Sedangkan tu wajib. Mana ada macam tu. Jadi liman sya'a tu jadi dalil bahawasanya azan ini itu tu ialah apa? Azan dan iqamah. Sebab apa? Maksud setiap azan dan iqamah ada solat tengah-tengah tu siapa nak, iaitu qabliyah. Umum semua tu. Masuk semua. Sekalipun tidak ada hadis secara fi'li, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah tentang Nabi solat qabliyah maghrib, solat qabliyah Jumaat misalnya, tapi ada hadis sunnah qauliyah. Hadis Bukhari dan Muslim. Nampak tak? Okey, istidlal macam tu. Baca balik Risalah Ibnu Mulaqin tu, nipis je dalam 40 muka surat. Okey. Sekali nafas je habis dah baca. Nampak tak? Macam nak baca ustaz macam pening lah, ustaz isyarah banyak tadi, banyak kitab. Lala sekali serabut. Nak tanya antum ni. Antum sebenarnya ada jadual waktu sendiri tak? Punca dia ni lah. Terus terang cakap, cuba tanya masing-masing. Yang tahun 3, tahun 4, berapa kitab dah habis baca dah? Daripada awal sampai habis. Awal sampai habis. Kitab fiqh berapa? Kitab nahu berapa? Kitab balaghah berapa? Kitab tafsir berapa? Tanya diri sendiri. Sebab apa? Sebab tidak ada tanzimul waqt. Masa tak apalah, asal free tengoklah, kalau ada free baca kitab. Silap besar situ tu. Antum kena ada jadual sendiri, jadual kuliah, jadual talaqi dan jadual pembacaan. Jadual pembacaan tu sangat penting. Untuk peringkat ni, anda bagi tahu wajib ada jadual masa untuk bacaan kita sendiri, yang kita nak mengkaji, kita nak tu, kita sendiri tu yang nak tu. Bukan hanya murajaah apa yang kita belajar daripada guru saja. Tak, apa yang kita minat tu. Bahagikan kepada 3. Pertama sekali, untuk kitab yang berjilid. Ni pelajar takkan pelajar dah habis belajar Azhar pun, contoh yang takhasus fiqh misalnya, yang syariah misalnya, Minhaj tak pernah baca sampai habis. Betul tak? Bidayatul Mujtahid misalnya, tak pernah baca sampai habis misalnya. Jamul Jawami' tak pernah baca sampai habis, yang takhasus usul fiqh misalnya. So antum sebenarnya apa? Apa yang antum buat sebenarnya? Yang kita buat sebenarnya apa? Sebab tu bahagikan masa untuk kuliah 1, untuk talaqi 1, untuk bacaan kita ni yang duduk lama dekat bilik tu semua tu, bahagikan kepada 3. 1 untuk kitab berjilid-jilid. Ini Imam Zahabi dah cakap tadi tu. Ada tak kemampuan, ada tak kemahuan untuk membaca Al-Mughni, kemahuan untuk membaca Al-Muhalla? Ada. Tapi macam mana nak baca? Bahagikan masa tu. Pada 3, ada 1 bacaan kitab yang berjilid, yang tu khatam dalam mungkin setahun atau 7 bulan dan sebagainya. Kitab Muhalla misalnya, target dah ada masa setiap hari ataupun 2 hari sekali, masa dia tu tetap baca itu. Memang berterusan, insya-Allah 1 tahun khatam Muhalla. Lepas tahun kedua khatam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Yang kedua, mana itu fatrah yang panjang. Yang kedua, kitab yang sederhana tebal macam tu. Yang tu khatamkan lebih kurang dalam sebulan ataupun 2 bulan macam tu, sebulan setengah. Baca kitab yang pertengahan, yang mutawassit. Yang ketiga baru kitab nipis-nipis. Yang tu bacaan 2-3 hari khatam, 2-3 hari khatam.
Bayangkan daripada permulaan antum sampai Azhar, kalau antum amalkan macam ni, berapa buah kitab pengetahuan antum sekarang ni. Sebab tu ni manhaj belajar tu. Sebab tu apa, Nusantara ni susah sangat nak keluar. Yang naik, yang menyerlah, yang baru mau nama Azhar tu betul-betul jadi alim. Sedangkan kita ada kemampuan, keselesaan, duit semua ada tu. Nampak tak? Ramainya lagi tu. Okey. Jadi cara belajar tu mesti kena ada. Kalau boleh minggu depan, kalau boleh nak tengok. Kalau boleh tak boleh tak apalah. Jangan private ustaz tak nak tengok, tak nak bagi tahu. Tak masalah. Tapi kalau ada antum berjaya buat, insya-Allah antum terusan iltizam dengan jadual antum. Syekh Muhammad sini tu dia boleh khatam apa? Tahdzibut tahdzib. Besar-besar ni kalau tahu Dubai tu. Sebab apa? Dia baca 10 minit sebelum tidur. Tapi ingat, perkara paling susah nak buat benda ni, tak ada benda lain, tak ada sebab yang susah lain, melainkan apa? Handset. Itu satu sebab. Kalau antum mampu mengawal handset tu, antum mampu mengawal masa antum. Ni bila tengok baca kita aja, tengoklah. Main-main pun semua. Tengok filter macam-macam. Nampak tak? Jadualkan benda ni. Nampak tak? Kalau macam iPad tak apalah, PDF je, bukan ni tengok YouTube dan sebagainya. Okey? Macam tu. Jadualkan tu. Okey. Qala aidan fil muhalla jilid kedua surat 271, yang ni tak iltizam. Bila tengok ustaz asal saya buka ni tak jumpa pun jilid kedua ni. Itu tak jadi apa, tak ada masalah itu tobok yang berbeza. Okey, di sana ada tobok yang pelbagai. Ada tobok yang ditakik oleh Syekh Ahmad Syakir, okey, muhalla tu, ada yang Darul Fikir. Tapi dua tu tobok okey. Tapi kalau nak yang lagi okey tu bolehlah, kalau kaya banyak duit beli yang tobok Darul Ibn Hazmin tu yang besar ni, Al-Muhalla bil Athar tu. Ke Darussalam ada kan kalau merah tu. Beli yang tu. Lepas tu dah beli tak baca, bagus. Okey, wa qala aidan. Okey. Ni satu teringat. Pesanan untuk macam mana baca kitab tadi tu, ni penting ni. Sebahagian kita tak mampu nak beli kitab. Kawan ada. Tolong lepas ni yang mana ada kitab besar-besar, yang ada kawan yang tak mampu misalnya, tolong hidupkan suasana apa? Pinjam kitab tapi dengan amanah, kena jaga elok. Pinjam kitab tapi kena ilzam, letakkan masa. Boleh pinjam boleh, tapi dalam masa seminggu je. Dia akan baca. Bila pinjam saja tak waktu, dia tak akan baca. Sebab tu kebanyakan orang kitab bila dipinjam ada waktu, dia akan baca sampai habis. Tapi ingat buat undang-undang baru tu. Mana kena hidupkan suasana itu sebab supaya dapat. Yang tak mampu pun dapat juga, tapi dengan syarat. Kitab berjilid contoh, Muhalla bil Athar contoh kita beli besar tu. Dia pinjam jilid ketiga, tiba-tiba hilang. Cakap dia ganti semua. Sebab apa? Ni hak kita. Sebab berapa ramai orang pinjam kitab tak pulang, dia lupa lah, tertinggal kat kedai makan apa semua, hilang lah sekali. Asal ni cantik tengok Muhalla tu, tengok jilid ketiga hilang. Sebab tu dia nak ganti, tak apalah nanti anak tajlid. Tajlid letak situ. Buruk tu. Nampak tak? Okey. Hak tu. Okey, supaya antum dapat semua baca kitab besar-besar tu. Okey, wa qala aidan fil muhalla fil kalami ala rak'ataini ba'da al-'asr. Pada kalam tentang 2 rakaat selepas asar pula. Wa amma hadits Ali, adapun hadis Ali, fala hujjata fihi aslan. Li'annahu laisa fihi, kerana bahawa sungguhnya al-hal wa sya'na laisa fihi, tidak ada padanya pada hadis Ali illa melainkan ikhbaruhu. Laisa fihi illa ikhbaruhu. Ikhbaruhu era jadi apa? Isim laisa muakhar illa tu mulghah. Di cancelkan daripada beramal menasabkan isim selepas dia sebagai mustasna. Okey. Pada sebab ni kalam naqis. La'annahu laisa fihi illa ikhbaruhu. Tidak ada padanya pada hadis Ali itu melainkan mengkhabar olehnya, oleh Ali itu bima alima, dengan barang yang ia ketahui. Apa dia? Ma alima min tu namanya min lil bayan. Bila min lil bayan, selepas dia tu al mubayyin. Ma tu itu mubayyan. Sah letak mubayyin di tempat al mubayyan. Okey. Faham tak? Min lil bayan. Bila lil bayan, selepas daripada min tu namanya al mubayyin, yang menjelaskan. Ma sebelum dia tu, sebab ma isim mubham. Ma tu namanya al mubayyan, yang dijelaskan. Kaedah dia tu sah letak mubayyin di tempat al mubayyan. Letakkanlah. Illa ikhbaruhu bi annahu lam yara Rasulullah.
melainkan dia ikhbar dengan barang yang ia ketahui. Apa barang yang ia ketahui itu? Min annahu, bahawa sungguhnya ia Ali itu lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma. Sayyidina Ali tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat akan kedua-duanya, iaitu solat ba'diyah, ni rakaat ini ba'da al-'asr, yakni 2 rakaat selepas daripada asar. Betul kata Ibn Hazm, walaysa fi hadha nahyun anhuma wala karahatun lahuma, dan tidak ada pada ini, pada perkataan Sayyidina Ali ini larangan daripada kedua-duanya 2 rakaat itu, ataupun tidak ada karahah bagi kedua-duanya. Fama shama alaihi salam qat syahran kamilan, maka tidak puasa ia alaihi salam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qat sama sekali, syahran kamilan, tidak puasa sebulan penuh, ghaira Ramadan, selain daripada Ramadan. Tapi walaysa hadza bimujibi karahiyati shaumi syahrin kamilin tatawwu'an, ini tidak memberi faedah, tidak mewajibkan, tidak memberi faham puasa sebulan penuh pada selain daripada bulan Ramadan itu sebagai makruh. Tak. Nah, Nabi tak buat. Nampak tak? Okey. Intaha. Tu dalil daripada Ibn Hazmin. Nampak tak? Dalil dia isti'ab dengan hadis dan sebagainya. Nah, ini sebab ni jadi khalal besar. Bila belajar fiqh saja. Kitab fiqh, dia tahqiq dan sebagainya misalnya. Dalam kitab fiqh tu ada sebut hadis maudhu'. Dalam bahagian ta'liq hanya azu saja. Dia takhrij, tapi takhrij yang tidak sampai kepada maksud. Dia hanya bagi tahu zakarahu ibnu Adi fil kamil. Okey? Wal Uqaili fil du'afa. Pap situ. Macam tu je. Kadang-kadang apa zakarahu awradahu al-Bukhari fi tarikh kabir misalnya. Kita yang tak faham, yang jenis tak pandai takhrij apa misalnya, asas ilmu hadis mungkin kurang. Jadi kita tak apa, ada sandaran ni tak ni. Oh ni hadis ni mana? Oh ni hadis ni tak masalah sebab Ibnu Adi sebut dalam kitab Al-Kamil. Mana ni? Al-Uqaili sebut dalam kitab Ad-Du'afa. Cuba tengok nama kitab tu. Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, Ibnu Adi. Okey, Uqaili pula Ad-Du'afa'ul Kabir. Dalam tu dia bawakan marwiyat sebagainya tu untuk kritik tu. Baca dalam At-Tarikh Al-Kabir misalnya. Jangan semata-mata ada sandaran. Ni masalah ada ni ada maulud, cuma dia bagi sandaran macam tu. Orang awam yang baca mungkin teruskan baca sampaikan lagi hadis tu. Bagi tahulah ni komentar, apa komentar Imam Al-Uqaili, apa komentar Imam Ibnu Adi. Hadis ni maudhu' ke ataupun wahai dan sebagainya, bagi tahulah. Okey. Tu yang nak apa, tidak pada fiqh. Antum kalau pergi fiqh jauh-jauh, okey, pergi fiqh jauh-jauh membahaskan apa semua tu, tahu hadis tu tak sabit. Antum binalah dengan dalalah daripada matan itu sekali tak sabit daripada Nabi. Contoh sanad tu apa? Wadha' misalnya. Antum bina semua tu, tengok asas dia tu. Kan semua bila dalil pastikan apa? 2 benda kita kena kaji. Subut dengan dalalah dia tu. Subut dulu. Jangan pergi bahas dalalah dah mantap balaghahnya dia hurai semua tu, tengok hadis maudhu'. Nampak tak? Ni cara baca hadis maudhu' ni. Baca kita al-maudhu'at misalnya, kita baca hadis tu, giduk sibuk contoh, tiba-tiba ada seorang baca hadis maudhu' ni, kita tanya Syekh, apa makna ni? Hadis ni matan ni. Nak makna yang dakik semua. Hadis ni maudhu' dia tahu. Apa faedahnya? Janganlah bahas, pastikan sabit dulu dalam Nabi, itu wahyu, barulah bahas sedalam ni. Ini hadis maudhu' ada juga kadang-kadang yang dibahaskan dalam, tak perlulah. Dia tak sabit pun. Tak perlu nak istighal. Contoh hadis hadis maudhu' antum istighal selama 2 jam untuk memahami makna hadis tu. Buat apa? Nampak tak? Sebab tu pendapat yang rajih. Kata sebagaimana kata oleh Syekh Muhammad hafizahullah taala, pembagian sandaran hadis maudhu' itu sebenarnya kurang tepat. Okey? Kena bahagian lain. Sebab dia bukan hadis. Okey? Kita pun kena kata maudhu'. Satu yang maudhu', jangan kata hadis maudhu'. Itu lebih tepat pendapat yang rajih. Okey. Intaha. Jangan baca okey. Fahadhihi nususun sharihatun fi anna at-tarka la yufidu karahatan fadlan 'anil hurmah. Maka ini nas-nas yang sharih pada bahawasanya tinggal itu tidak memberi faedah makruh, apatah lagi daripada memberi faedah hurmah, mengharamkan. Okey, wa qad ankara ba'dul mutanatti'in, dan sungguh telah ingkar sebahagian orang yang mubalighin, orang yang melampau, hadhil qa'idah, akan ini qa'idah. Dia kata kaedah apa? At-tarka la yufidu tahrim. Dia kata apa? Wa nafa an takuna min ilmi usul. Dan dia menafikan bahawa kaedah ini itu daripada ilmu usul. Ni. Kata apa? Usul fiqh ala manhaj sunnah wal jamaah. Terbaik.
Mana usul fiqh sebelum ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Wa nafa an takuna min 'ilmi al-usul fadalla bi inkarihi 'ala jahlin 'arid. Maka dia kata apa? Kata kaedah ni bukan daripada ilmu usul fiqh, dia kata. Maka menunjuk dengan ingkar dia tu, menunjuk di atas apa? 'Ala jahlin 'arid, di atas jahil yang 'arid. 'Arid ni apa? 'Arid ni yang luas, yang lebar, 'arid. Okey. Cuma ada nas apa kataan tentang aridul qafa. Tentang aridul qafa tu hadis Muslim tu kan. Untuk siapa yang belajar kuliah usuluddin tu dalam kitab yang apa? Tahun 2. Ketika tahun 2 antum belajar kitab apa? Apa kitab selipan antum tu? Kitab apa nama dia? Imam Qurtubi tu. Bukan Qurtubi yang tafsir tu. Al-Mufhim lima ashkala min talkhis Muslim. Itu kitab kuliah tu. Yang tu dibahaskan tentang aridul qafa, perkataan Nabi kepada sahabat ketika menerangkan sahabat tu ketika ayat Al-Quran tentang puasa tu. Okey. Suruh berpuasa sehingga malam sehinggalah yatabayyana lakumul khatul abyadu minal khatil aswad. Ada sahabat ketika puasa tu dia ambil benang putih dan benang hitam, dia letak bawah bantal dia. Rasulullah kata ni, nampak? Dia apa? Dia kata apa kata ni? Dia faham ayat tadi tu secara zahir. Ambil benang. Maknanya apa? Puasa lah. Mana boleh waktu-waktu untuk sahur tu sehingga hatta yatabayyana lakumul khatul abyadu minal khatil aswad. Okey. Jadi diingat boleh sahur lagi tu selama mana apa? Gelap. Ada terang boleh nampak beza. Ni benang hitam, benang putih baru tak boleh. Dia macam tu. Lepas tu Nabi cakap, okey. Fa innaka aridul qafa. Sungguh kamu tu aridul qafa, tengkuk lebar. Tengkuk lebar. Hati-hati situ kita memahami sebab nak jaga makam sahabat dan sebagainya. Sebahagian orang memaknai aridul qafa tu kinayah daripada bodoh. Kinayah daripada bodoh. Orang Arab bila kata aridul qafa tu, sebahagian kata apa? Bodoh. Tapi di sini jangan memaknakan macam tu. Jangan memaknakan macam tu. Mana aridul qafa tu tidak dibawa ke atas kinayah, di atas yang zahir sahaja. Bermaksud apa? Dalam Al-Quran tu sebut mana maksud Nabi tu aridul qafa, benang, maksud benang putih, benang hitam itu ialah siang dan malam. Ialah siang dan malam. Maksud benang putih ialah siang, benang hitam ialah malam. Bermaksud jikalau kamu boleh letak dekat belakang kamu ni, bantal kamu ni boleh letak siang dan malam, besar betul, lebar betul tengkuk kamu. Tu maksud dia. So dibawa di atas yang zahir, bukan kinayah. Bukan kinayah kata ni Nabi menganggap bodoh sahabat dia. Bukan. Kena faham tu. Penting kitab tu. Okey? Tambih kitab benda tu. Antum dulu belajar kan kuliah usuluddin tu. Sebab tu kuliah ni kitab tu sampai sekarang tak percaya tak ada kitab dah. Ada tak ada je. Okey? Kitab kuliah tu pandailah baca kitab. Dah pandai baca kitab sebulan sebelum exam, baca sampai habis. Tak payah tengok muqarrar, baca sampai habis. Lagi seminggu 2 baru baca muqarrar saja. Cara dia, sebab banyak ilmu dalam kitab kuliah tu, dia talkhis dan sebagainya. Tak kira lah dengan apa yang jatuh mubtada tak ada khabar sebagainya tu, biasalah tu. Nampak tak? Tu tobak lah kita anggap. Okey. Di atas dikata, bila kata ingkar tentang kaedah ni, dikata menafikan ni bukan daripada unsur fiqh dan sebagainya, itu menunjuk di atas jahil arid wa aqlin marid, akal yang sakit. Okey. Wa anadha ubayyin, dan di sini aku akan menjelaskan adillataha, akan segala dalilnya fil wujuhil atiyah, pada segala wajah yang berikut. Okey. Zuhur lagi 5 minit kan? Zuhur lagi 5 minit. Insya-Allah. Yang pertama, nahi nahu wala taqrabuz zina. Wala di sini, wala taqrabuz zina. Jangan pandai-pandai, nanti ada orang yang khilaf. Oh, sini maknanya bukan jangan dekati zina. Jangan berzina hari Rabu. Ada kata macam tu, wala taqrabu. Dia bantai memahami Al-Quran dengan bahasa Melayu. Wala taqrabuz zina, jangan berzina hari Rabu. Oh, masalah khilaf ni tak apa, boleh orang. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafin lahu hazzun minan nazar. Okey, jangan semua khilaf diraikan. Tu merapu macam tu. Wala taqrabuz zina. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan akan segala harta kamu itu di antara kamu dengan kebatilan. Okey, lafzut tahrim. Lafaz tahrim nahwu hurimat 'alaikumul maitah. Ingat maitah, mayyitah, beza tu. Okey.
usalli ala hadhihi al-maitah. Khalas. Okey. Dhammul fi'li, cela akan perbuatan, awit tawa'ud alaihi bil iqab, janji di atasnya dengan balasan. Nahu man ghasya falaysa minna, barang siapa yang tipu maka tidak daripada kalangan kami. Okey, wa tarku laysa wahidan min hadhihi thalatha, tinggal itu, tark itu tu tidak termasuk daripada salah satu daripada yang tiga ni. Fala yaqtadu tahrim, tidak memberi faedah tahrim. Thaniha, yang keduanya, inna Allah ta'ala qala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa lam yaqul wa ma tarakahu fantahu anhu wa fatarku la yufidu tahrim. Allah berkata wa ma atakumur rasul, dan apa-apa barang yang membawa datang oleh rasul itu, fakhudhuhu, ambillah oleh kamu akannya, wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa barang yang Nabi larang daripadanya, fantahu. Okey, walam yaqul wa ma tarakahu. Okey, fatarku la yufidu tahrim. Thalithuha, yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa perkara yang suruh oleh aku kepada kamu dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, datangkanlah daripadanya itu sekadar kamu mampu. Fa'tu minhu mastata'tum. Okey, fa'tu mastata'tum minhu. Okey, wa man nahaitukum, dan apa yang aku larang kamu itu daripadanya, fajtanibu, maka hendaklah kamu menjauhi akannya. Okey, walam yaqul wa ma taraktuhu fajtanibu, fa kaifa dallat tarku ala tahrim, bagaimana menunjuk oleh tinggal itu di atas tahrim. Rabi'uha, yang keempatnya, annal usuliyin, bahwasanya usuliyin arrafut sunnatah, mentakrif mereka itu akan sunnah, bi annaha, sebagai sumber hukum yang kedua, bi annaha, dengan bahawa sesungguhnya sunnah itu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu wa lam yaqulu wa tarkuhu li'annahu laysa bidalil, maka dia itu bukan dalil. Okey. Khamisuha, yang kelimanya, taqaddama, telah terdahulu, annal hukma, oleh bahawa sesungguhnya hukum itu ialah khitabullah wa dhikrul usuliyin, dan telah terdahulu oleh sebutan usuliyin. Annal ladzi, tak boleh baca zakara sebab apa? Usuliyin. Kalau usuliyin bolehlah. Okey, ai taqaddama dhikrul usuliyin, mana dia badal, annal ladzi yadullu alaihi Quran, bahawa sesungguhnya sesuatu yang menunjuk di atasnya oleh Quran, au sunnatun, ataupun sunnah, au ijma'un, au qiyas, wa tarku laysa wahidan minha fala yakunu dalila, maka tark itu bukan salah satu daripada empat-empat ni, maka dia itu tidak ada dalil, tidak jadi dalil. Sadisuha, taqaddama anna tarka yahtamilu anwa'an ghairat tahrim, telah terdahulu oleh bahawa sesungguhnya tinggal itu tu ihtimal, memungkinkan akan segala pelbagai yang selain daripada tahrim. Wal qa'idah usuliyah, dan bermula qa'idah usuliyah, annama dakhalahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal, tu kaedah dia tu. Okey, dengan lafaz yang berbeza, ad-dalil mata tara'a alaihi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal dan sebagainya. Ni kaedah dia lah. Ma dakhalahu al-ihtimal, barang yang masuk padanya oleh al-ihtimal. Tengok ni, dakhalahu al-ihtimal ay ma dakhala fihi al-ihtimal, dalam min babil hadfi wal isal, asalnya ma dakhala fihi al-ihtimal, barang itu dalil, ma tu kena kepada dalil, maksud dia dalil yang masuk padanya, pada dalil itu al-ihtimal. Ihtimal mana tak jelas, saqata bihi al-istidlal, gugur dengannya dengan dalil itu al-istidlal, oleh istidlal. Nak dalil tak boleh. Okey, bila masuk ihtimal. So bila tinggal Nabi itu ada ihtimal, Nabi larang ke sebab adat ke, sebab terlupa ke sebagainya, maka nak berdalil dengan tark itu tu tidak boleh. Bal sabaqa aidan annahu lam yurid bahawa sesungguhnya al-hal wa sya'na lam yarid, tidak warid, ia tidak datang oleh bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu taraka syai'an li'annahu haram, wa hadha wahdahu kafin fi butlan istidlal bih. Sabi'uha anna tarka aslun, tark itu ialah asal, li'annahu adamu fi'lin, kerana dia itu ialah tidak buat, wal adamu huwal aslu, dan tiada itu ialah asal, wal fi'lu tari'un, dan buat itu ialah tari', yang baru datang, wal aslu la yadullu ala syai'in lughatan wala syar'an, sesuatu yang asal tidak menunjuk di atas sesuatu pada lughah dan pada syarak, fala yaqtadi tahrim, fala yaqtadi tarku tahriman, maka tidak membawa makna tark itu sebagai tahrim. Okey. Yang terakhir bawah ni, nak baca ni. Ni sebelum masuk kepada yang selepasnya, aqwal ghairu muharrarah. Ni pendapat-pendapat yang tidak muharrar, yang tidak tahrim, tak kemah. Okey. Ni sebahagian daripada orang istidlal dengan ni. Qala Ibnu Sam'ani, berkata oleh Ibnu Sam'ani, dia punya bawah tu adalah wa kana yaqulu mahfizu syai'an wa nasituhu wa kana salafiyal aqidah dan sebagainya lah. Ni akidah salafi memang macam tu. Alaikum bidinil ajaiz, hendaklah kamu beragama dengan agama orang tua-tua yang lemah, tak tahu apa-apa, tak perlu bahas ni qadim ke tak hadis, penting Allah kat langit, macam tu. Ini bagi mereka.
Hadis tentang apa? Alaikum bidinil ajais tu, tengok takhrij hadis tu. Hadis tu peringkat dia macam mana. Okey. Mereka kata, sebab tu mereka kata apa agama yang mudah-mudah fitrah tu, tengok tu orang tak belajar apa-apa tu, tengok kau berdoa tu kat langit. Nampak tak? Sebelum ni kan apa? Dia kata apa? Semut Nabi Sulaiman pun tahu Allah kat atas langit. Nampak tak? Semut tu naik kaki kat atas. Kenapa? Anjing sendiri pun tahu. Ada sampai komen-komen yang macam tu. Anjing pun tahu. Kata Allah kat langit. Tengok. Macam tu. Dia kata, dia berdoa tu. Dia kata, Ya Rabb. Qala Ibn Sam'ani, idza taraka ar-rasul, apabila tinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an, akan sesuatu, wajib alaina mutaba'atuh, wajib di atas kita akan ikutnya, bukan Nabi. Wasadalla bi anna as-sahabah. Dia kata, Ibn Sam'ani kata wajib kita ikut Nabi. Nabi tak buat, kita kena tak buat. Wastadalla bi anna as-sahabah, dan berdalil ia Ibn Sam'ani bi anna as-sahabah, dengan bahawa sungguh sahabat itu hina ra'au an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amsaka yadahu, ketika sahabat melihat Nabi menahan tangannya anil dhab, itu tawaqqafu wa sa'aluhu an. Nabi tawakuf, berhenti, kemudian Nabi tanya. Okey, tu dia kata dalil dia. Nampak tak wajah istidlal dia tu? Tak nampak, tak jelas. Nampak tak? Tak jelas apa? Maksudnya apa? Tok Nabi nak buat, nak capai. Okey, kemudian Nabi tahan tangan dia. Lepas tu mereka tanya Nabi, apa istidlal tahrim dia tu? Sebab tu kata dia apa? Tengok, qultu, kata oleh aku, iaitu Sidi Abdullah Sidi Al-Ghumari, lakin jawabuhu, tetapi jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bi annahu laysa biharam, bukan haram, kama sabaq, seperti barang telah dahulu. Ya dulu, jawab Nabi itu tu menunjuk ala anna tarakahu la yaqtadi tahrim, fala hujjata lahu fil hadis bal hujjah fihi alaihi. Bahkan hujjah tu ke atas dia tu. Hujjah alaihi tu hujjah kena kepada dia. Hujjah milik kita, hujjah lahu. Okey, hujjah lana, la alaihi. Okey. Wasabaqa anna tarka, dan telah tahu oleh bahawa sesungguhnya tark itu tu yahtamil anwa'an min wujuh. Ihtimal ia akan pelbagai jenis yang banyak daripada segala wujuh. Fa kaifa tajibu mutaba'atuh? Bagaimana mungkin wajib oleh mengikut akan Nabi fi amrin pada satu perkara yang yahtamil, yang ihtimal, li ayakuna adatan aw sahwan, kerana bahawa sesungguhnya yakuna adalah sesuatu itu tu, amrun itu ada kalanya adat aw sahwan aw ghaira zalik mimma taqaddam. Jadi tu hujah-hujah dia ni. Nampak tak? So antum dah belajar semua tu, so takbir dekat sini. Tadi anda takbir secara mungkin laju sikitlah. Okey, tak apa. Pergi je. Okey, pergi tengok balik yang Arab dan sebagainya itu. InsyaAllah nanti minggu depan kita baca tentang ni, yang fokus itu kalam Ibn Taymiyah. Okey, rahimahullahu taala. Fatwa-fatwa dan sebagainya. InsyaAllah kita bincang minggu depan. Okey. Wallahu taala a'la wa